Assalamualaikum, nama Nasyazani binti Ismadi, nombor kad matrik 13 DKA WF 1078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Imran, nombor matrik 13 DKA 20F 1073. Assalamualaikum, nama saya Engku Naina Nadira binti Engku Kamal, nombor matrik 13 DKA 20F 1063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadirah binti Jaafar, nombor matrik 13 KA 20F 1160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Jamila binti Selaini, nombor matrik 13 DKA 20F 1033. Pengenalan keusahawanan. Keusahawanan ialah tindakan usahawan atau seorang yang menjalankan inovasi kewangan dan kepintaran perniagaan. Selain itu, seseorang individu mungkin memerlukan organisasi baharu atau menghidupkan semula organisasi matang sebagai tindak balas kepada peluang yang dilihat. Selain itu, bentuk keusahawanan yang paling jelas ialah memulakan perniagaan baharu, iaitu dirujuk sebagai syarikat permulaan. Di samping itu, kebelakangan ini permulaan perniagaan telah diperluaskan untuk membentuk sosial dan politik kepada aktiviti keusahawanan. Yang terakhir ialah usahawan juga ialah seorang yang mengatur dan mengendalikan usaha niaga dan menanggung banyak risiko berkaitan dengan perniagaan. Tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan untuk memberi penerangan yang menyeluruh tentang perniagaan yang akan dijalankan. Terdapat 3 tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Yang pertama ialah rancangan perniagaan ini ialah untuk membentangkan perancangan perniagaan yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, pembekal dan perkhidmatan kewangan. Yang kedua ialah rancangan perniagaan ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan produk yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi. Dan yang terakhir ialah yang ketiga, rancangan perniagaan dapat membantu pemilik perniagaan mengenal pasti keberkesanan perniagaan yang akan dijalankan. Nama saya Nurul Izzah. Saya akan menceritakan tentang latar belakang perniagaan. Nama perniagaan yang telah ditetapkan oleh kami ialah Monster Raw _ Alamat perniagaan di Taman Desa Tanjung Damai, Kong Badak. Tarikh memulakan perniagaan pada 13 Oktober 2021. Bentuk syarikat ialah secara perkongsian. Aktiviti perniagaan dengan menjual makanan ringan, contohnya seperti cookies, kokoja, brownies. Seterusnya, modal permulaan yang telah kami keluarkan sebanyak RM800. Nama bank yang telah digunakan oleh kami untuk proses menjual beli ialah Bank Islam. Seterusnya, latar belakang rakan kongsi. Yang pertama, Nur Syazwani binti Ismadi, nombor matrik 13 DKA 20F 1078, umur 19 tahun, jantina perempuan, status bujang, jawatan sebagai pengurus keluar dan masuk stok, kelulusan akademik diploma kejuruteraan awam, kemahiran cekap dalam pengurusan keluar dan masuk stok. Rakan kongsi yang seterusnya ialah saya sendiri, iaitu Nurul Izzah binti Imran, nombor matrik 13 DKA 20F 1073, umur 19 tahun, jantina perempuan,
status bujang, jawatan pengurus promosi jualan, kelulusan akademik ialah diploma kejuruteraan awam, kemahiran cekap dalam pengurusan berinteraksi dengan pelanggan. Kongsi yang seterusnya ialah Engku Nur Aina Nadirah binti Engku Kamal, nombor matrik 13 DKA 20F1063, umur 19 tahun, jantina perempuan, status bujang, jawatan sebagai pengurus kewangan, kelulusan akademik diploma kejuruteraan awam, kemahiran cekap dalam hal berkaitan kewangan. Latar belakang rakan kongsi yang keempat pula ialah Nur Nadirah binti Jaafar, umur 19 tahun, jantina perempuan, status bujang, jawatan pengurus kualiti makanan dan bahan, kelulusan akademik pula diploma kejuruteraan awam, kemahiran memperbaik kualiti bahan. Latar belakang rakan kongsi yang terakhir pula adalah Ainun Jamilah binti Sulaini, umur 19 tahun, jantina perempuan, status bujang, jawatan pengurus jualan di media sosial, kelulusan akademik diploma kejuruteraan awam, kemahiran pandai berinteraksi di media sosial. Rancangan organisasi atau pengurusan. Rancangan organisasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk mengendalikan sesebuah syarikat atau organisasi, tidak kira sama ada perniagaan itu berintasikan perkhidmatan atau barangan. Kepentingan organisasi meliputi proses perancangan objektif dan matlamat syarikat, kaedah untuk mencapai matlamat syarikat, strategi yang patut digunakan dan mengetahui bagaimana tindak balas terhadap pasaran serta mengetahui tentang pesaing yang ada di pasaran. Rancangan organisasi merupakan komponen utama dalam menjadi tulang belakang kepada sesebuah syarikat yang patut diberi perhatian sebelum melihat fungsi-fungsi lain. Merupakan suatu proses yang berterusan dan tidak hanya digunakan semasa di awal proses penubuhan syarikat sahaja. Malah, rancangan organisasi ini akan sentiasa diperbaiki dan diperbaharui dari semasa ke semasa bagi mengukuhkan kedudukan di dalam pasaran. Saya pula akan menerangkan tentang perancangan pemasaran produk kami. Di mana kami amat menitik beratkan perancangan pemasaran dalam perniagaan kami kerana ia merupakan poin yang amat penting dalam menghasilkan sebuah perniagaan yang berjaya. Antara rancangan pemasaran yang telah kami buat dalam memasarkan produk jualan kami ialah kami menarget produk jualan kami kepada pelajar dan pekerja yang berusia di antara 10 hingga 35 tahun. Seterusnya, kami memasarkan produk kami untuk seluruh Malaysia, terutama Kedah dan Terengganu. Selain itu, kami juga mencipta strategi konten untuk memperkenalkan produk kami dengan lebih meluas kepada setiap pembeli. Di mana kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memuat naik gambar, poster dan video yang berkaitan dengan produk kami. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada pembeli untuk membeli produk kami. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rancangan operasi perniagaan kami. Yang pertama ialah untuk memastikan produk jualan kami adalah yang terbaik antara yang terbaik. Hal ini dapat memberikan kepuasan yang maksimum kepada setiap pembeli yang membeli produk kami. Dan yang kedua pula ialah memastikan ahli kumpulan kami melakukan kerja dengan baik dan teliti. Kerana ia dapat memberikan impak yang positif kepada perniagaan kami. Dan yang ketiga pula ialah mengekalkan kualiti untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan kami. Seterusnya,
objektif operasi. Yang pertama ialah perniagaan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua pula ialah kualiti terbaik. Dan yang ketiga pula ialah kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir sekali, dapat mengauk keuntungan. Rancangan kewangan. Pada bulan November, modal untuk produk kami adalah berjumlah sebanyak RM750. Kos penghantaran pula berjumlah RM28. Plastik bungkusan pula bernilai sekitar RM10 dan untung yang akan kami perolehi adalah RM162 seorang. Keseluruhannya berjumlah sebanyak RM950. Manakala pada bulan Disember pula, produk kami bernilai sebanyak RM492. Kos penghantaran pula RM18, plastik bungkusan RM10 dan untung yang akan kami perolehi adalah RM116 seorang. Jumlah keseluruhannya adalah RM636. Jadual pelaksanaan projek. Pertama, mengadakan perbincangan mengenai produk yang ingin dijual. Tarikh mula adalah pada 6 hari bulan 10 dan tarikh selesai adalah pada 7 hari bulan 10. Setelah perbincangan, kami memutuskan untuk menjual biskut. Kedua, kami membuat persetujuan dengan pembekal produk biskut pada tarikh 10 hari bulan 10. Kemudian, kami mengambil barang jualan daripada pembekal pada tarikh 13 hari bulan 10 yang dipos dari Selangor. Seterusnya, kami melaksanakan produk pitching yang bermula pada 25 hari bulan 10 hingga 1 hari bulan 11. Kami juga menghadiri kursus perniagaan online yang berlangsung selama 2 hari pada 15 hari bulan 11 dan 16 hari bulan 11. Akhir sekali, kami mula menjalankan perniagaan biskut kami pada 13 hari bulan 10 secara status berjalan secara regular. Kesimpulannya, perniagaan biskut yang kami jalankan ini adalah di bawah pengusaha biskut terkenal di Malaysia yang bernama Monster. Biskut ini terdiri daripada pelbagai variasi yang memenuhi cita rasa semua golongan usia, terutamanya bagi pecinta coklat. Syarikat ini juga sering membantu dan memberi tunjuk ajar mengenai perniagaan secara atas talian kepada kami agar urusan kami dipermudahkan. Kami berharap agar perniagaan kami ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pembeli.